Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang semua peminat-peminat serta STL 2020. Kita kembali untuk hari yang ketiga. Masih lagi kami kekal berada di Stadium Titiwangsa Kuala Lumpur, Elis. Dan Azlan, walaupun tiada penonton, tetapi kemeriahan tu kami rasai di sini. Kami rasa aura anda kerana sokongan anda di rumah, kita dapat rasa kat sini. Wah, okey. Hari ini kita akan berikan tumpuan 4 lagi perlawanan yang akan berlangsung. Dan setakat 2 hari berlangsung, Elis, hampir ke semua pasukan telah pun turun ke gelanggang dan hari ini akan melengkapkan 10 pasukan yang akan semuanya beraksi. Kita kongsikan terlebih dahulu, Elis. Sebentar nanti kita akan mulakan dengan Johor Tigris berdepan Perak Bison. Dan seterusnya perlawanan pada pukul 5 iaitu di antara Kelantan Warriors menentang Negeri Sembilan Antlers. Dan 8.15 malam nanti perlawanan di antara Kuala Lumpur Thunder dan ATM Guardians. Dan 10 malam Penang Black Panthers, Pahang Mammoths. Negeri Sembilan Antlers lah pasukan yang akan melengkapkan pasukan ke-10 akan turun hari ini dan mereka akan tampil dengan aksi yang pertama. Dan perlawanan yang pertama ini kita dapat rasakan, ini perlawanan, semua perlawanan, Alis, bermula dengan perlawanan ini, perlawanan tumpuan Johor Tigris, Perak Bison. Masing-masing turun dengan reputasi mahu mengekalkan momentum kemenangan kerana Johor semalam menang untuk perlawanan pertama. Dan begitu juga dengan Perak Bison, saya yakin mereka juga ingin mencari kemenangan ketiga hari ini. Dan sama-sama kita saksikan sebentar lagi. Dan kita nak kongsikan sedikit pertemuan-pertemuan yang telah berlaku untuk musim lalu, terutamanya untuk kedua pasukan. Kita kongsikan sekali lagi, Elis. Di mana perlawanan pada musim lepas, Johor Tigris berada di tempat ketiga, manakala bagi Perak Bison menduduki tempat pertama. Dan Azlan, pada raund pertama, Johor Tigris menewaskan Perak Bison dengan keputusan 2-1. Dan inilah statistik, inilah pencapaian yang dilakar oleh kedua-dua pasukan. Jurang kedudukan top 3 untuk kedua pasukan. Sebagaimana kita dah kongsikan, Perak juara musim lalu, Johor Tigris menamatkan saingan tempat ketiga dalam Liga Premier musim 2019. Selepas ini, kita akan berikan tumpuan pemain-pemain yang bakal diturunkan kerana sebagaimana saya katakan bahawa kedua pasukan mahu mengekalkan momentum kemenangan. Itu yang lebih penting dan apa yang kita perhatikan untuk kedua pasukan dalam aksi terdahulu. Setakat 2 hari ini masing-masing tampil dengan penuh keyakinan walaupun Perak semalam diheret sehingga 3 set menewaskan pasukan PDRM Defenders. Kita akan berikan tumpuan 3 pemain yang bakal diturunkan terlebih dahulu untuk pasukan Johor Tigris. Ini dia, Noraizat Nordin, tak lain tak bukan. Nampaknya Johor mahu mengekalkan momentum prestasi mereka, kombinasi yang baik. Noraizat setakat ini tidaklah banyak kesilapan yang saya perhatikan. Rejamannya baik dan juga ialah kombinasi setakat ini memang antara yang boleh dikatakan api kanan yang permulaannya konsisten untuk Noraizat. Begitu juga dengan Mukhlis Borhan. Kecil, memang ialah ramai dah tahu, ramai dah saksikan bagaimana keserasian di antara Noraizat dan juga Kecil ini. Itu yang menjadi kekuatan juga untuk pasukan Johor Tigris, umpanannya dan juga taktikal bagaimana mereka merancang untuk memberikan umpanan terbaik kepada Noraizat. Itu antara kelebihan. Begitu juga dengan Farid Aziz, iaitu Tekong yang ada impaknya menerusi servis yang konsisten, pertahanan yang baik. Itu antara kelebihan oleh Farid ataupun Dal. Dan Faisal masih lagi diletakkan selaku tekong kedua untuk pasukan Johor Tigris. Elis sudah pun bersedia. Silakan, Elis. Okey, Coach, bagi mencari kemenangan kedua hari ini, apa percaturan Coach? Seperti yang kita sedar, perlawanan petang ini merupakan satu tugasan yang berat bagi pasukan Johor Tigris apabila kita menentang pasukan Perak Bison yang merupakan juara bertahan bagi musim 2019. Namun apa yang kita harapkan bagi barisan pemain Johor Tigris, mereka mampu menggalas satu tanggungjawab yang besar dalam mengharungi perlawanan dan seterusnya memberi cabaran yang sengit kepada pasukan Perak Bison. Okey, Coach, ini adalah perlawanan tumpuan yang melibatkan juara Champions Cup dan juara Liga Premium. Optimis kejayaan milik Johor Tigris hari ini? Kita rasakan pemain akan berusaha sebaik mungkin bagi kedua-dua pasukan dan bagi kami pasukan Johor Tigris, kita mengharapkan pemain dapat menunjukkan satu prestasi yang lebih baik dan lebih terbuka pada petang ini. Terima kasih. Baik, itu cerita untuk pasukan Johor Tigris. Kemudian kita nak berikan tumpuan 3 pemain untuk Perak Bison. Ini antara pasukan yang setakat ini menggunakan kesemua pemain. Tapi hari ini Amirul Ramadan diturunkan lebih awal selaku apik kanan utama, bermaksud Fadil akan bertindak selaku apik kanan kedua. Kalau kita melihat posisi ini,
tidak banyak berbeza, mungkin pengalaman lebih kepada Fadil, tapi Amirul Ramadan peningkatannya sangat-sangat baik. Ashraf melengkapkan pemain ke-6 yang akan diturunkan, yang akan dicuba untuk memberikan peluang. Ashraf akan bertindak selaku pengumpan, musim lalu juga kerap kali bersama dengan Amirul Ramadan. Jadi kombinasi hari ini, feeder dan juga killer, dan tekong Mio masih dikekalkan selaku tekong utama walaupun semalam ada perubahan ketika masuki set kedua, tetapi ini taktikal yang dilakukan oleh pasukan Perak Bison untuk memastikan Mio masih bertindak selaku tonggak utama dan juga ini senjata untuk serangan buat pasukan Perak Bison. Dan apa cerita di pengurusan Perak Bison? Silakan Alice. Okey coach, ini adalah perlawanan back to back, so mungkin boleh kongsikan bagaimana kondisi pemain terutamanya Fadzil. Okey, baik ya. Pada perlawanan pagi ini bertemu dengan Johor Tigris, kita membuat kombinasi yang baru. Cuma ada sedikit perubahan di sini, kita hanya memasukkan feeder Ashraf Abdul Hadi. Untuk bukan kita tidak percaya kepada feeder ataupun Azwan Murim, tetapi kita nak memberi peluang kepada Ashraf Abdul Hadi untuk menunjukkan bakatnya pada hari ini. Dan untuk perlawanan sebentar lagi, apa jangkaan coach? Saya menjangkakan perlawanan yang hebat di antara Johor Tigris bersama dengan Perak Bison. Dalam masa yang sama, kami menghormati Johor Tigris selaku juara Champion Cup. Terima kasih. Ya, sama. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tak buang masa, kita persilakan pasukan pertama, pasukan Perak Bison. Seterusnya dipersilakan pasukan Johor Tigris. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran langsung dari Stadium Titi Wangsa Kuala Lumpur. Pertembungan juara bertemu juara, itulah yang boleh ditafsirkan kepada pertembungan di antara Johor Tigris menentang Perak Bison. Johor Tigris merupakan juara Champions Cup tahun lalu. Mereka menduduki tempat ketiga dalam saingan STL 2019 dan Perak Bison merupakan juara STL 2019. Bagi pasukan Johor Tigris, mereka membariskan gabungan sekira pemain-pemain berpengalaman di sana. Farid Aziz selaku tekong, Mukhlis Borhan selaku feeder dan Nur Aizat Nordin akan bertindak selaku striker atau killer. Bagi pasukan Perak Bison, sedikit rombakan dilakukan oleh jurulatih mereka Eddie Yusman. Mio Zulfikar kembali di bahagian tekong. Ashraf Hadi penampilan pertama pada saingan musim ini. Amirul Ramadan bertindak selaku killer. Pengadil perlawanan kita adalah Zulkifli Zainal Abidin, dibantu oleh pembantu pengadil Jonet Badarudin. Line referee Zainal Fatri Osman dan juga Amirul Ashraf Aziz. Dan ketua pengadil rasmi Zulkifli Baharudin. Saya bersama dengan pengarah taknikal pasukan sepak takraw negara kita, Abdul Talib Ahmad. Jadi Coach Talib ini merupakan perlawanan yang saya kira dinanti-nantikan oleh peminat-peminat sepak takraw negara. Ya, Syakir ya. Kita perhatikan kedua-dua regu ini mempunyai keistimewaan masing-masing ya. Daripada segi serangan kita nampak Perak lebih pada power, tetapi daripada Johor daripada segi serangan ada variasi. Perak Bison akan memulakan servis set pertama 0-0. Servis pertama Mio ke sebelah kiri tidak masuk. Ya, Mio cuba mencari kesasaran 7 di situ tidak boleh agak tersasar Tapi dari segi kelajuan saya nampak agak baik satu percubaan yang baik daripada Mio. 18 servis ace dilakukan oleh Mio untuk Perak Bison dalam 2 perlawanan sebelum ini. Ini merupakan perlawanan ketiga Perak Bison petang ini. Sudah diangkat. Nur Aizat. Blocking baik dilakukan oleh killer muda Perak Bison, Amirul Ramadan Fazilah. Okey, Amirul Ramadan melakukan blocking agak paras di situ tepat timing pukulan Nur Aizat terus ke blocking Amirul Ramadan.
Satu sama. Keluar. Servis kedua juga tidak menjadi dari Mio Zulfikar. Ya, agak mendata situ Syakir. Khalid Aziz dengan berusia 28 tahun. Muklis Berhan melakukan lembuan. First ball. Satu tindakan yang baik daripada Amirul tadi. Walaupun bola tu agak sukar untuk melakukan rejaman, dia hanya melakukan tapping di situ. Mata untuk Perak Bison 3-2. Amirul Ramadan Fazilah berjaya melakukan satu libasan yang baik untuk menghadirkan mata yang ketiga. First ball diangkat tadi oleh Ashraf Hadi. Hantaran daripada Ashraf tu melebihi jaring. Itu memudahkan lagi Aizat melakukan rejaman. Satu tindakan yang baik daripada Aizat. Tak perlu menunggu bola yang kedua. 3 sama set pertama ketika. 3 sama. Dua servis awal Mio tadi tidak menjadi. Kali ini drop servis digunakan oleh Mio. Nur Azad naik. Blocking juga tidak menjadi dilakukan oleh Amirul. Baru mata yang keempat untuk Johor Tigris di awal set pertama. Ya, satu antaran yang baik daripada Muklis ke tepi tiang. Itu yang memudahkan lagi Aizat untuk melakukan rejaman. 3-4. 3-4. Kali ini satu servis lintang ke sasaran satu digunakan oleh Mio. Ya, saya nampak Aizat lebih untuk mengambil sasaran 3 di situ. Tetapi bila Mio bagi kepada sasaran 1, itu menyukarkan Aizat untuk mengambil bola tersebut. 4-4. 4 sama. Mata untuk Perak Bison. Amirul Ramadan, dia dapat membaca hantaran shot daripada Muklis. Beliau melakukan blocking masuk terus. Agak paras di situ. Satu blocking yang baik daripada Amirul. Mata Perak Bison. Servis Farid Kandas memberikan mata ke-6 untuk Perak Bison ketika ini. 4-6. Perak merupakan pemenang perlawanan Sumbangsih menewaskan Selangor Pistol Mata Johor Tigris kemarin. Satu servis yang baik daripada Farid. Saya nampak ke dua-dua regu agak bermain agak laju Syakir. Oh, cantik. Johor Tigris. Farid, kalau kita imbas persembahan beliau bersama Johor Tigris pada Champions Cup tahun lalu, dia merupakan antara kunci kemenangan kejayaan Johor Tigris di sana. Ya, betul. Farid mempunyai servis beresi yang baik dan mempunyai pertahanan yang baik. 6 sama. 6 sama set pertama, perlawanan nampak semakin berapi. Mata Johor Tigris. Servis Mio tidak menjadi. Setakat ini, ya. Ya, Mio agak nampak berhati-hati bila melakukan servis itu yang membuatkan bola tu agak mendata di situ. Sepatutnya beliau terus dari segi kelajuan kaki beliau tu semaksimum yang boleh.
6-7. Bola untuk Nur Aizat. Masuk. Mata. Johor Tigris. Nur Aizat. Nordin. Kila Johor Tigris. Berusia 21 tahun. Buat pukulan kali. Walaupun bola tu agak sukar, tidak agak jauh di situ, tetapi mampu membuat terjaman yang baik. 6. Nur Aizat muncul antara kila terbaik di Champions Cup tahun lalu. Farid nampak agak bersahaja untuk mengambil servis Mio melalui teknik sudu ya. Ya. Sepatutnya dia melakukan sepak sila di situ Syaki. Ya. Farid Aziz. 8. 7. Mata. Johor Tigris. Sudah 2 kali saya kira Ashraf Hadi feeder pasukan Perak Bison diperangkap melalui servis silang yang dilakukan oleh Farid. Ya. Servis tu agak melengkung pergi ke sasaran 7. Pada mulanya dia pergi ke arah tepat Ashraf. Tapi dia melengkung di hujung Mata. Johor Tigris. Mata untuk Johor Tigris. Dia main. Nampaknya Farid memainkan peranan yang baik setakat ini. Ya. Dia menjadi sasaran utama untuk Farid collect point di situ. 10. 7. 10-7. First ball dari Ashraf. Lapungannya baik di sana. Mata. Perak Bison. Blocking yang dilakukan oleh Nur Aizat Nordin tidak menjadi. Perak mengambil satu mata melalui saingan tadi untuk menjadikan kedudukan ketika ini 10-8, 8-10. Ya. Saingan 8. STL Champions 10. Cup tahun ini akan dilangsungkan di Johor Bahru pada penghujung tahun nanti. Raza. Mata. Johor Tigris. Satu pujian pada Mukhlis yang bola yang kedua tu agak sukar untuk membuat hantaran, tapi berjaya melakukan hantaran hampir di jaring di situ disempurnakan oleh Aizat. Mukhlis ternyata pemain yang berpengalaman 8, dan juga 11. bijak mencorakkan kekuatan pasukannya ya coach. Ya betul. Mata. Servis keluar. Mata meningkat untuk Johor Tigris. Johor menamatkan saingan Dia main. Premier Cup 2019 di taman yang 8, ketiga. 4 12. servis out setakat ini dicatatkan oleh Mio, 1 oleh Farid. Ball dapat dilakukan dengan baik oleh Nur Aizat. Dia naik untuk melakukan lipasan. Johor Tigris. Mata meningkat 13-8. Agak menarik bermula daripada Aizat punya post ball kaki dia. Kita nampak di situ dan disusul-suli oleh hantaran daripada Mukhlis dan rejaman daripada Aizat melakukan rejaman tarik. 13-8 set pertama. 8. Ini merupakan perlawanan kedua untuk Johor Tigris selepas mereka menewaskan Pahang Mehmet straight set semalam. Challenge yang pertama ni. Kapten Perak. STL Premier League 2020 Perak Bison di membuat challenge nombor 1. Pemain Johor terkena tangan. dilangsungkan mengikut pendekatan peraturan perlawanan PKPP, di mana kejuaraan ini tidak membenarkan kehadiran penonton di Stadium Titiwangsa.
Apakah bola itu terkena tangan Nur Aizat? Oh, jelas kalau ikut pandangan kita. Keputusan juri batal. Batal kata pihak juri. 4 pihak juri bertugas sepanjang kejuaraan SCL Premier Cup 2020 diketuai oleh Tengku Adnan Barudin, Haji Ismail Ahmad, Haji Muhammad Nur Hisham, 13, Osman 9. Cik Mo dan juga Ketua Juri Dato' Haji Abidullah. Oh, cantik. Itu betul-betul laju di situ. Ya. Saya kira itu merupakan libasan terbaik dari Amirul Ramadan setakat ini. Setakat perlawanan semalam, Amirul telah melakukan 13 point in. Oh, kawalan tidak terjadi dari Ashraf Hadi. Fida berusia 22 tahun itu dapat dilihat dia diasak oleh Farid Aziz khususnya tadi. Ya, betul. Sasaran utama Farid kepada Ashraf banyak melakukan servis kepada Ashraf. Ketiadaan 10, Azwan 14. Azwan Muhrim. Fida pengalaman. Azwan beraksi dalam 2 peranan untuk Perak Bison sebelum ini. Agak jauh. Perak Bison. Hantaran menggunakan sepak kuda daripada Muklis agak jauh di situ. Perak Bison memperbaiki kedudukan semasa sudah pun merapatkan kedudukan 11-4 ketika ini. 14, 11. 14-11, 11-14. First ball dari masuk. Agak tinggi lompatan daripada Aizat ini. Kita nampak daripada atas blocking Amirul Ramadan. Pukulan yang berjaya melepasi blocking Amirul Ramadan dari Nur Aizat Nordin menghasilkan mata yang ke-15 untuk Johor Tigris di set pertama ketika ini. 15. Servis di tangan Perak Bison. Laju. Masuk. Johor Tigris. Sekali lagi Aizat menggunakan lompatannya yang tinggi untuk melakukan libasan libasan tarik di situ. Bermula dari postball kaki, sekali lagi postball kaki Aizat pada hari ini memang baik kita nampak. Johor Tigris sudah pun semakin mengukuhkan kedudukan 16-11. Servis is baik. 5 services, 6 sebenarnya dicatatkan oleh Farid Aziz. Ya. Bertambah yakin Farid untuk melakukan servis. Perak Bison. Dia memang begitu bila servis mendatangkan mata berturut-turut, pemain itu akan secara semula dia akan semangatnya akan naik. Perak Bison meminta time out. Ya, terakhir ni tak apa. Yang yakin tak kisah. Datang dalam masa ini dia dah tunggu belakang. Dia orang dah tunggu semua tunggu belakang. Try nampak Adam. Minta dah cak. Elok dengan bola yang kok-kok tu ada memang bola yang kok-kok. Boleh. Yakin. Defend dulu. Kadang-kadang satu ni. Dah servis belum habis kaca lagi. Belum habis sebut. Kalau bola di depan mungkin dia akan ambil tinggi lah. Tu kena jaga. Jangan lagi. Mata tak jauh ingat. Kita belum selesa lagi. Kita ada lagi 2 servis. Teruskan. Jangan kendur. Rhythm jangan kendur. Bola slow tadi kau dah nak ambil, kau tanya. Jangan teragak. Last minute decision jangan. Bahaya. Nak ambil. Ingat kaki. Saya dah gerak sini dulu. Kaki ada jolok sikit tu.
Step simpan. Yes, dia main. Okay, come on. Jurulatih pasukan Johor Tigris adalah bekas tekong negara Jais Bahrom. Pengurus pasukan mereka Datuk Abdul Rahman Talib. Bagi Perak Bison musim ini mereka di bawah jurulatih baru Eddie Yusman Abdul Manap dan pengurus pasukan Jeffrey Zainal. 17-11. Oh, tidak menjadi kawalan paha tadi nampaknya yang mau digunakan oleh Amirul. Ya, dia mensasarkan ke arah pinggang, itu yang menyukarkan Amirul Ramadan mengambil bola tersebut. 18-11. 18-11. Kali ini Perak Bison. saya kira arah servis Farid tadi cuba mencari sasaran satu di kedudukan Amirul ya coach. Ya, betul. Kita dapat percubaan yang agak baik tetapi bola tu agak menjunam ya. Dua servis servis keluar setakat ini dari Johor Tigris 4 18. diciptakan oleh tekong Perak Bison itu Mio Zulfikar. Bola terkena tangan. Ya. Bola tu memang sukar untuk diambil ya. Sebabkan terkena net dan selepas tu agak di segi diimbangan badan Aizat untuk mengambil bola tersebut agak lari di situ. 13-18 bolehkah Perak Bison mengejar kedudukan mata Johor Tigris di set pertama ini? Oh, first ball bounce dari Mukhlis Azhar. Cantik. Dia berjaya memusingkan badannya dengan baik tadi, coach. Ya, betul. Walaupun hantaran Mukhlis itu tak berapa tinggi, Aizat mampu melakukan libasan gulung di situ. Kali pertama beliau melakukan libasan gulung dalam set ini. 76 km sejam kelajuan libasan Nur Aizat Nordin Kila Johor Tigris. 13-19. Kandas. Mata Johor Tigris. Mata akhir untuk Johor Tigris. Sepak. 20-13 dan servis berpindah tangan untuk mereka juga. Lalu menjadikan Perak Bison berada dalam keadaan tertekan di set pertama. Dan pertukaran di hujung saingan dilakukan oleh Perak Bison. Membawa masuk tekong kedua mereka Firdaus Hamid yang turun semalam ketika menentang PDRM dan beraksi dengan baik. Ya. Mata akhir 20-13. Mata akhir 20-13. Mata Das dari Farid. 14-20. Ya. Mata akhir 20-14. Mata kemenangan dicari oleh Johor Tigris. Dapat dinaikkan di sana. Amirul, mata ke-15. Satu libasan kalih ke arah sebenarnya daripada segi libasan tu di bawah blocking Aizat kemungkinan Aizat terlampau tinggi melakukan blocking di situ. Mata akhir 20-15. 20-15. Cantik dari Ashraf. Terus kembali ke gelanggang lawan namun sayang keluar. Jadi kemenangan 21-15 dicapai oleh Johor Tigris di set yang pertama. Ya, agak servis daripada Farid banyak mengganggu pertahanan Perak bermula daripada kesilapan yang dilakukan oleh Ashraf di sasaran 7. Itu yang membuatkan pertahanan Perak makin lama agak nampak goyang. Dan keputusan muktamad set pertama dalam tempoh 20 minit. 21-15 untuk Johor Tigris. Dan berikut adalah sebahagian dari aksi-aksi menarik di set pertama. Johor Tigris nampak melangkah garang di set pertama boleh kita simpulkan tadi, Coach Talib. Ya, persamaan di antara Mukhlis dengan Aizat agak baik di situ kalau dibandingkan antara Ashraf dengan Amirul Ramadan.
pertahanan Johor pun kita nampak agak lagi kemas daripada Perak lah. Itu salah satu punca kemenangan berpihak kepada Johor Tigris. Perak Baisun melakukan satu pertukaran di hujung serangan merehatkan tekong Mio Zulfikar Amin dan membawa masuk Firdaus Hamid di hujung serangan. So blocking jaga sekali jadi bola tu bola bawah kaki je. Sayang. Lambat sikit. Sebab awak jumping dah memang tinggi. Sama-sama kena bantu. Ingat dia belum habis. Jangan leka setiap pemain jangan. Kalau bola luar tu, bandingan luar tu ada nak ke kamu ya? Ha? Okey, sama bantu sama bantu. Petang nanti perlawanan kedua akan berlangsung jam 5 petang. Kelantan Warrior akan turun menentang Negeri Sembilan Atlas. Dan pada jam 8.15 malam perlawanan ketiga hari ini, di hari ketiga pertandingan STL 2020 KL Thunder akan menentang ATM's Guardian. Dan perlawanan keempat Penang Black Panthers akan turun menentang Pahang Maimat. Jadi pastikan anda bersama kami di Astro Arena untuk kita mengikuti kehangatan STL Liga Premier 2020. Kali ini kencang lipasan yang dilakukan oleh Amirul. Sedia. 0-1. Kelajuan servis Farid Kandas tadi adalah 75 km sejam. Kalau ikutkan laju juga kalau 75 km sejam. Kosong. Lebih daripada Farid tadi. 2. 3 servis tidak mencari, boleh kita simpulkan. Berikan Perak Bison melangkah di set yang kedua dengan perolehan 3 mata mutlak. Bolehkah mereka memenangi set yang kedua untuk membawa perlawanan ini ke tie break? Firdaus berusia 29 tahun. Agak teragak Firdaus bila melakukan servis di situ. Ada kemungkinan dari segi balingan Amirul Ramadan tidak berapa sampai di situ. Firdaus dilaporkan merupakan pemain berasal dari Lekir, Perak. Panas dari Firdaus. Mungkin terlampau berhati-hati Kita tengok Firdaus melakukan servis di situ. 2. Dapat diangkat. Oh, satu lipasan ke penjuru gelanggang dilakukan oleh Nur Aizat Nordin. Ya, Aizat ni mempunyai pergerakan yang pantas walaupun bola itu tidak berapa tinggi, dia dapat melakukan satu lipasan yang baik di situ, agak laju di situ. 3 sama. Oh, satu hentakan servis baik dilakukan oleh Farid Aziz. Teknik Firdaus bila mengambil bola post ball di situ agak nampak berundur. Itu membuatkan bola itu lari ke belakang. Bagaimana Ashraf? Sukar untuk disudahkan oleh Amirul. Sekali lagi kita nampak kekuatan kelebihan tekong Johor Tigris Farid Aziz berjaya memecahkan kawalan Perak Bison. First ball Ashraf, peluang untuk Amirul. Mata untuk Perak Bison. Agakkan daripada Muklis untuk melakukan tackling tu agak baik di situ dan hampir tepat tapi bola tu pergi ke peha beliau 4-5. Set yang kedua ketika ini Perak Bison tewas di set pertama 15-21.
pergerakan. Masih lagi dalam saingan, namun pantas bijak pergerakan tindakan Ashraf Hadi feeder Perak Bison tadi, coach. Ya, betul. Tindakan spontan daripada Ashraf di situ, melakukan tapping. Oh, dia hanya mengacah di situ sampai kita nampak kalau ikutkan tidak kena. Tapi agak gopoh di situ Aizat sepatutnya mengangkat bola tersebut tinggi 5 sama. Rendah dari Firdaus. Ini merupakan penampilan pertama ataupun boleh kita katakan penyertaan pertama Firdaus untuk Perak Bison musim ini. Semalam dia turun beraksi ketika menentang PDRM di set yang kedua. Kapten membawa kemenangan 2-1 Perak Bison ke atas PDRM Defenders. Peluang untuk Nur Aizat. Laju. Terkunci pergerakan Amirul dan juga Firdaus Hamid di bahagian tengah gelanggang Perak Bison. Ya, tak sempat Firdaus untuk melakukan teknik tackling memehar di situ. Terkena lutut kita dapat di situ. 7-5. First ball, Firdaus mengangkat tinggi. Masih lagi dalam saingan. Disambar pantas oleh Amirul. Pengadil pelanan kita adalah Zulkifli Zainal Abidin, pembantu pengadil Jonet Badarudin. Kedudukan semasa di set yang kedua, Johor Tigris yang menang set pertama 21-15. Mendahului satu mata 7-6. Johor Tigris merupakan juara Champions Cup 2019. Perak merupakan juara STL 2019. Amirul naik. Mata untuk Perak Bison, libasan dari Amirul gagal dihadang kemas oleh Nur Aizat. Libasan tarik dari Amirul di situ tu. Nampak sekali lagi Aizat melakukan blocking yang agak tinggi di situ. Sama. First ball cantik Firdaus. Amirul masih lagi dalam saingan. First ball. Second ball vocalist Nur Aizat. Agak bahaya juga. Mujur libasan Amirul tidak terkena Ashraf Hadi. Ya, betul. Tapi nasib baik Ashraf cepat mengelak di situ. Perak Bison mengambil mata yang ke-8, meminta kedudukan Johor Tigris dengan kelebihan satu mata set yang kedua. Drop servis dicungkil. Sukar untuk Muflis Borhan mengambil bola itu. Drop daripada Firdaus tu agak pendek di situ. Itu yang menyukarkan Aizat mengambil bola tersebut. Satu teknik servis tapak yang baik dilakukan oleh tekong Perak Bison, Firdaus Hamid. Firdaus Hamid memiliki variasi placing betul yang dilakukan oleh beliau. Dia memang seorang pemain yang beresi agak banyak juga, tapi dari segi kekurangan dari segi power je kita nampak dari segi Firdaus. Firdaus Hamid tekan berusia 29 tahun, ketinggiannya 175. Berbanding Mio Zulfikar Amin, ketinggian Zulfikar tekong pertama Perak Bison 180. 98. Dapat dinaikkan oleh Farid. Peluang untuk Nur Aizat. Mungkin bola itu sukar untuk ditanduk oleh Nur Aizat Nordin. Hantaran dari Farid tadi terlepas. Itu memudahkan Amir Ramadan hanya melakukan tapping di situ ke arah badan Aizat. 8-10. Kencang.
78 kilometer sejam, coach. Bukan sekadar agak kencang itu, ya, tetapi melengkung tu yang menyebabkan Firdaus mengambil bola tersebut. Sebenarnya pemain bertekong kiri ini memang satu advantage, ya, bila melakukan servis, boleh melakukan servis yang agak menggirukan. Sekali lagi kita dapat melihat bagaimana desakan servis yang dilakukan oleh tekong Johor Tigris itu menyukarkan regu Perak Bison mengawalnya. 10 servis ace dari Farid Aziz, 4 dari Perak Bison. Tackling yang baik ini. Tackling sudu, sepakan sudu daripada Farid tadi. Ini disudahi dengan tandukan oleh Aizat, ya. Tindakan spontan yang cepat daripada Aizat. Farid nampaknya cuba menggunakan lebih banyak teknik sudu dalam first ball yang diterimanya. Ya, betul. Mungkin itu merupakan senjata baru yang mahu dicipta oleh Farid Aziz. Ya, satu kelebihan, ya, pada Farid, ya. Agak lembut, ya, bila dia melakukan sepak sudu di situ. Nur Aizat. Ashraf untuk Amirul. Mata untuk Perak Bison. 11 sama. Tidak kurang juga dari segi rejaman daripada Amirul. Dia juga seorang yang pantas, ya, kita perhatikan di situ. Walaupun bola tu agak sukar, agak rapat kepada badan beliau, beliau jaya melakukan libasan yang baik. 11 sama. Perlawanan pertama di hari ketiga. Kejuaraan sepak takraw Liga Sepak Takraw Premier Cup 2020. Di Stadium Titi Wangsa kita saksikan ketika ini. Berkelis nampak yakin untuk menyudahkan hantaran dari Nur Aizat tadi sebenarnya. Ya, betul. Okay, hantaran silang daripada Aizat tu sepatutnya Muklis kena buat lompatan sikit di situ, ya, tapi hanya melakukan tapping, ya, tanpa lompatan, ya. 12-11. Set yang kedua, Perak mencari tie break. First ball, Muklis tinggi. Peluang Amirul keluar. Sayang, ya, tackling yang baik daripada Ashraf tadi, tapi sara diri daripada Amirul tadi. Bola tu sepatutnya Amirul tidak melakukan setting yang kedua tu ke arah libasan gulung, sepatutnya ke arah libasan backstroke. 12 sama. 12 sama set yang kedua. First ball, Amirul. Untuk Johor Tigris, libasan Amirul Ramadan tidak mencari. Ya, Amirul ingin melakukan melakukan tapping di situ, ya. Tapi body beliau tu agak dah ke depan sangat, ya. Kita nampak situ. Dia main. Di set yang kedua ini nampak sedikit sengit dengan perbezaan mata yang tidak jauh di antara kedua-dua pasukan. 12. Satu mata Johor Tigris mendahului. Mata Johor Tigris. Padat padu itulah yang boleh kita katakan melalui servis tekong Johor Tigris Farid Aziz. Betul. Dari segi kelajuan yang mencukupi dan sasaran yang sasaran satu yang agak sukar, Kalau ikutkan daripada segi sasaran ni, sasaran 1 dan sasaran 7 adalah sasaran yang sukar untuk diambil. Time out diminta oleh Perak Bison di sana. Step tadi, step dua tu memang tak boleh tap dah, bang, sebab dia ada step mana-mana kan. Boleh. Jangan tekan di sini je, relax. Jangan nak sangat. Kita buat main macam biasa, fokus macam biasa.
Okey, kuatkan dia lah. Satu. Boleh. Kan? Jepang tak nak senyum langsung. Garam. Aktif je. Macam harimau. Ya. Okey. Salah sikit, senyum sikit. Musim lalu, pertemuan Johor Tigris menentang Perak Bison berakhir dengan kemenangan Johor Tigris 2-1. Set pertama Johor Tigris tewas 15-21, mereka menang set kedua 21-16 dan di tie break mereka menang 21-17. Namun situasi di perlawanan pertama mereka musim ini menampakkan Johor Tigris dapat bersedia untuk mengambil kemenangan pada perlawanan musim ini. Amirul. Kencang. Tidak begitu laju, sekitar 55, namun sukar untuk Farid mengambil Challenge nombor 4, libasan. bola terkena tangan. Bola terkena tangan menurut Johor Tigris. Pass ball daripada Ashraf. Clear di situ kita nampak situ. Satu touch je. Ashraf kelihatan mengambil bola itu menggunakan pahanya dan melambungkan untuk Amirul. Kita tunggu keputusan juri. Keputusan juri tidak batal. Mata Perak Bison. Tidak batal kata pihak juri. Jadi challenge yang diminta dilakukan oleh Johor Tigris tidak berjaya. Menjadikan kedudukan semasa di set yang kedua ini sudah pun semakin rapat. Dengan Johor Tigris mendahului satu mata 14-13, 13-14 servis Perak Bison. First ball dari Nur Aizat. Peluang untuk Nur Aizat. Nordin keluar. Hantaran daripada Mukhlis tu agak jauh. Kedudukan Aizat pun jauh daripada bola di situ. Itu yang menyebabkan Aizat melakukan libasan di situ. Zaman daripada Aizat tadi agak nampak mendata. 14 sama. 14 sama. Perhatikan bagaimana kutipan 10 mata terakhir dari kedua regu di atas sana. Oh, dapat diangkat. Oh, maju. Mata Perak Bison. Antara kelebihan Amirul Ramadan, kila muda Perak Bison itu adalah untuk mampu melakukan libasan dalam situasi yang pendek atau yang sedikit terdesak. Ya, betul. Disebab dia punya pergerakan pantas itu beliau dapat melakukan terjaman agak pantas. Fadil Mustafa juga memiliki kekuatan yang sebegitu rupa. 15-14. Mukhlis. Kampungan second ball cantik. Dapat diangkat oleh Firdaus. Peluang untuk Perak Bison. Mata Perak Bison. Tackling. Bermula daripada tackling Firdaus. Melakukan sepak sela situ. Beliau dah dapat membaca libasan daripada Aizat itu. Kita sedar kekuatan sesebuah pasukan bukan sahaja bergantung kepada killer mereka, malah tekong juga memainkan peranan pertama, ya Coach? Ya, betul. Jika seseorang tekong itu berjaya melakukan servis lepas dan berjaya melakukan tackling dengan baik, mereka memiliki kelebihan. Ya, betul. Daripada segi pertahanan pun kita nampak sini Perak dah dapat mengimbangi dari segi pertahanan Johor situ. Sebab tu mata agak rapat di situ. Tarik ke belakang. Sebab satu Ijat dah terlampau jauh, tarik ke belakang, lepas tu jauh. Jadi Ijat dah tak ada step nak pukul.
Dalam Tadi lupakan. Tadi lupakan. Ambil try satu-satu dulu. Dalaman je ke dalaman? Sama-sama kena bantu sikit. Ambil saya satu. Ingat peluang tak datang selalu. Tengah berbeza, yang ikut rentak dia, ikut rentak dia. Dia slow, mamprap kan. Burst. Jangan gaduh. Okay, pembetulan daripada skill ya di situ dan kata-kata perangsang ya kita nampak dilontarkan oleh kedua-dua regu dilatih. Perak Bison merupakan juara STL 2019. Johor Tigris menamatkan aksi mereka di tangga yang ketiga. Namun Johor Tigris merupakan juara Champions Cup pada kejuaraan tahun lalu di Johor Bahru. Apa diangkat di sana? Amirul. Keluar libasan dari Amirul Ramadan. Satu libasan ke baseline di situ kita nak. Kalau ikutkan dari segi hantaran Ashraf tu agak jauh tapi dalam. Dalam Sebenarnya, maafkan kami. 14-17. 14-17. Ashraf second ballnya tinggi. Kali ini masuk lagi dari Amirul. Libasan tarik daripada Amirul ada kemungkinan Amirul dah membaca lompatan daripada Aizat bila melakukan blocking tu tinggi, beliau melakukan libasan tarik di situ. Bila melakukan libasan tu secara automatik dia akan bawah pada blocking Aizat. 14-18. Bagaimana? Dalam kata penjaga garis. 15-18. Kini kedudukan Johor Tigris pula dalam keadaan tertekan setelah menang set pertama 21-15. Regu Perak Bison nampak semakin memperbaiki mutu permainan mereka. Mereka melakukan satu pertukaran memasukkan Firdaus Hamid selaku tekong melahirkan Mio Zulfika Amin. Terlalu melencong. Apakah lambungan dari Amirul tidak sampai, coach? Ya, betul. Nampak tadi agak sukar di situ Firdaus untuk melakukan servis bila bola tu terlampau depan sangat. Hanya dua mata. Perbezaan 18-16. kutipan mata kedua pasukan ketika ini. Servis perlahan. Peluang untuk Nur Aizat di sana. Firdaus. Sukar. Mata Johor Tigris. Johor Tigris semakin dekat. 17-18. Blocking daripada Amirul tadi dah rebound ke belakang tapi Firdaus agak lambat pergi ke arah bola tersebut untuk melakukan hantaran yang kedua. 17. Apa dia bongkar bahaya untuk Perak Bison Nur Aizat. Firdaus berusaha namun second ballnya liar ke belakang. Jadi kedudukan semasa di set yang kedua sudah pun terikat 18-18. Johor Tigris bangkit semula mengejar kedudukan mata. Situasi semakin mendebarkan di antara sangan kedua pasukan ini. Farid direhatkan dan Johor Tigris membawa masuk tekong muda Faizal Fuad. Faizal berusia 19 tahun. Faizal ni servis kiri juga seperti Farid juga. Tekanan pasti dirasakan oleh Faizal Fuad kerana di tangannya 3 mata berharga perlu diperolehi. Lepas blocking. Second ball
Tidak menjadi dari Firdaus Hamid. Servis pertama Perak tekong Bison membuat gantian challenge Joe nombor 1. Tigris. Faizal Fuad Wakil nampak kaki baik melepasi tadi. jaring. Ada challenge yang diminta oleh Perak Bison. Mendakwa kaki pemain lawan melebihi jaring. Jelas kaki yang diangkat oleh Nur Aizan Nordin tidak melepasi jaring. Ikut pengamatan kita melalui lipasan Amirul. Oh, blocking terkena badan Ya. Tu. Kita nampak Aizat nampak macam berbaring di atas jaring situ. Keputusan juri tidak batal. Mata Johor Tigris. Mata untuk Johor Tigris. 4 juri memutuskan kaki Azad tidak melepahi jaring. Jadi 2 mata lagi dicari oleh 18. Johor Tigris untuk mengulangi kemenangan 2-1 mereka ke atas Perak Bison tahun lalu. Ini drop service dari tekong gantian Faizal Fuad tidak menjadi. Terlalu pendek drop daripada Faisal tu. Dia 4 pemain muda mewajahi 19. pasukan Johor Tigris musim ini, termasuk Faizal Fuad yang berusia 19 tahun. Faizal. Oh. Teknik servisnya nampak baik, cuma servis itu sedikit rendah. Sungguh dia kelihatan sedikit bertubuh kecil ya coach, namun Ya, betul. saya dapat merasakan tentang teknik kelajuan servis dari Faizal Fuad. Pertukaran tekong Perak Bison, Firdaus direhatkan, Zulfikar Amin dibawa masuk. Ya, satu perubahan taktikal daripada segi servis bentuk bila memasukkan Mio di sini, Mio akan melakukan servis gamble 20-19 untuk Mio mencari mata kemenangan Perak Bison bagi mengheret Johor Tigris ke tiebreak. 20-19. Key point untuk Perak Bison. Bagaimana penerimaan Johor Tigris di sana? Diangkat baik oleh Faizal. Norazan. Second ball berjaya dilakukan. Pukulan masih lagi dalam sayang. Oh. Johor Tigris. Sungguh mendebarkan saingan tadi. Ya. Sungguh menarik perhatikan. Sangat menarik kita melihat Faizal Fuad dan juga libasan yang dilakukan oleh Amirul tadi. Nur Aizan bertindak dengan begitu baik untuk menghasilkan mata penyamaan 20 sama. Ya. Sungguh bertenaga permainan di set yang kedua di antara kedua regu ini coach. Ya. Mata begitu rapat Tambahan mata ke 25. 20 sama. Tambahan mata ke pengutan 25 mata digunakan. Pada kedudukan terikat 20-20. Servis Mio memang tidak kita nafikan bertenaga coach. Ya, betul. Kita tengok dengan kelajuan yang mencukupi, dengan bola itu, bentuk bola tersebut agak melengkung situ ke arah kaki Aizat. Itu yang menyukarkan Aizat untuk mengambil bola tersebut. Siap main. Apabila Mio Zulfikar Amin berada pada form terbaiknya, 20 mata akhir. maka lawan berhadapan situasi yang meruncingkan. Faizal Fuad. First ball Mio. Second ball. Pukulan. 22-20. Main, tapi tak. Jadi begitulah Mio Zulfikar Amin tadi masuk menghidupkan peluang Perak Bison untuk memenangi set yang kedua bagi membawa perlawanan ini ke rubber game. Kemenangan Perak Bison di set yang kedua pada kedudukan 22-20. 20.
rehat 2 minit. Set yang kedua ternyata lebih mendebarkan, di mana kita melihat Perak Bison bangkit memperbaiki rentak permainan mereka. Kemasukan tekong gantian Firdaus Hamid, dia mendapatkan mata berharga untuk Perak Bison, namun kita juga melihat bagaimana libasan yang dilakukan oleh Amirul Ramadan Fazilah. Dia memberikan tekanan kepada regu Johor Tigris. Dan kalau kita lihat dari segi pengutan mata di sana, coach, perhatikan bagaimana Perak Bison terus meninggalkan Johor Tigris apabila mereka mendahului pada kedudukan 13. Daripada situ mereka bangkit menyamakan kedudukan dan mendahului hingga ke 18-14 tadi. Ya, kita nampak di segi penghujung tu mata dah mula rapat di situ, tapi daripada segi taktikal kedua-dua regu lebih kurang sama memasukkan tekong di situ untuk melakukan serangan. Dan di sana kita lihat bagaimana keputusan yang dicapai oleh Perak Bison dan Johor Tigris sebenarnya. Mereka menang 2-0 ke atas Pahang Myanmar. Dan sekarang ini sedang seri 1-1 dan akan menentang Selangor Piston pada 25 September nanti. Dia set ketiga. Fazal Fuad, tekong muda Johor Tigris berusia 19 tahun, dimasukkan oleh Jais Bahrul. Faizal dilihat memiliki teknik servis yang padu. Dia berjaya melakukan satu servis lepas pertama sebaik dimasukkan tadi. Baiklah, set penentuan ketika ini. Servis di tangan Perak Bison. 0-0. Bagaimana? Dalam. Betul-betul di penjuru. Tengok servis daripada Mio tadi ke sasaran 7 untuk menyukang Muklis mengambil bola tersebut. 1-0. Mata Tigris. Bola itu meniti di atas jaring itu menyukarkan Amirul untuk mengambil bola tersebut. Tersenyum Amirul di situ. Satu sama set penentuan. 1 sama. 1 sama. Tapping daripada Aizat menjadi tidak dapat dibaca oleh Mio untuk melakukan tackling. Satu tatakan yang baik dilakukan oleh Nur Aizat Nordin. Kila Johor Tigris 2-1. 2-1. Faizal Fuad, tekong muda, tekong kidal Johor Tigris. First ball tenang dari Mio. Hantaran kedua daripada Ashraf menggunakan kaki kiri itu agak jauh itu memungkinkan Amirul untuk melakukan rejaman gitu. Kalau ikutkan dari segi teknik tu Amirul cuba melakukan tapping di situ. Perlawanan terhenti seketika. Amirul Ramadan Fazilah, kila Perak Bison meminta kebenaran pengadil untuk menerima rawatan seketika. Dan Spike winner di sana, 15 untuk Johor Tigris, 18 untuk Perak Bison.
Dan mungkin tidak terlewat untuk kita mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-28 untuk tekong utama Johor Tigris Farid Aziz, Coach. Oh, selamat jadi pada Farid. Ya, dia menyambut ulang tahun ke-28 semalam 19 September. Dan dia direhatkan. Johor Tigris membawa masuk tekong gantian Faizal Fuad. 12 servis ace dicipta oleh Johor Tigris. 10 servis out dicatatkan oleh Perak Bison, 7 oleh Johor Tigris, mencaturkan permainan yang kini berlarutan hingga ke rubber game. Seperti yang dilaporkan oleh Coach Abdul Talib Ahmad kita, pengarah teknikal pasukan sepak takraw negara. 3-1. Kedua pasukan ini memiliki kekuatan yang seimbang berdasarkan regu yang diturunkan. Ya, betul. Mata Bison. Ikutkan dari segi pertahanan dengan serangan boleh dikatakan sama-sama baik ya. Dari segi yang saya katakan tadi, Johor mempunyai serangan dari segi bentuk variasi, tetapi bila kemasukan macam Perak, kemasukan Mio ada segi kelajuan ya. Lebih kepada kelajuan. 3-2. 3-2, satu mata Johor Tigris mendahului di set penentuan. Johor Tigris. Sekali lagi ya, Ashraf melakukan hantaran kaki kiri yang agak jauh situ ya. Dia seperti menarik bola itu ke belakang, itu membuatkan Amirul Ramadan agak sukar untuk melakukan libasan. Setakat ini sudah 2 kali Perak Bison melakukan pertukaran 2. di bahagian tekong. 2-4. Mio menanti. Moklis. Nur Azad agak rapat dan dia berjaya melakukan libasan. Ucapan Aizat tadi betul-betul lalu di tengah-tengah blocking Amirul Ramadan ya. Kita nampak bola tersebut di tepi tiang, antara tepi tiang menyukarkan Amirul Ramadan untuk melakukan blocking. 2-5. 2-5. Baik kali 71 km sejam. Ya. Servis daripada Mio tu agak ke depan sedikit ya. Itu yang menyukarkan Faisal untuk mengambil bola tersebut. Mio Zulfikar Amin. Setakat semalam dia berjaya mengumpul 18 ace. 5. Ya, kalau ikutkan dalam sepak takraw 18 ace tu banyak. 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 Ya. Tidak heranlah dia merupakan antara tekong muda berbakat untuk pasukan kebangsaan di masa depan. Ya, Coach. Ya, betul. Selalunya dalam tekong ni, kalau selalunya paling banyak pun dia boleh melakukan satu set dalam 7 ace. Johor Tigris membuat challenge nombor 3. Bola in out. Ada challenge diminta oleh Johor Tigris mendakwa bola yang servis Mio tadi mungkin keluar. Mengadil pelangan adalah Zulkifli Zainal Abidin dibantu oleh Jonet Badarudin. Agak sukar untuk kita mengesan dari high angle begini. Namun seakan bola itu masuk, Coach. Ya, terkena tepi lain putih tu kita nampak gitu. Empat juri bertugas diketuai oleh Tengku Anan Barudin, Haji Ismail Ahmad, Haji Muhammad Nur Hisham serta Osman Cik Mo. Ketua juri Datuk Haji Abidul. Dalam servis Mio. Perak Bison. Dah sepak. Mata untuk Perak Bison. Servis di tangan Johor Tigris.
Fazal Fuad. Tekong muda berusia 19 tahun menanti. Lambungan Mukhlis Burhan. Dapat diapungkan oleh kepala oleh Amirul. Terkeliru kedudukan Mukhlis. Amirul melakukan pasal tapak di situ. Kalau ikutkan hantaran daripada Ashraf tu kurang baik gitu. 5 sama. 5-5. Satu hajatan servis bak dilakukan oleh tekong muda ini. Fazal Fuad. Tepat ke arah Mio. Dia main. Kalau ikutkan dari segi teknik tu, sepatutnya Mio mengambil kaki kiri. 6-5. 6-5. Dalam. Mata, Johor Tigris. Dalam servis Faizal Fuad. Bertambah yakin kita perhatikan Faisal bila melakukan servis Perak Baisan ketinggalan 2 mata di set penentuan 5-7. 5-7. Dapat diapung. Peluang untuk Nur Aizat masuk. Mata, Johor Tigris. Agak tergamam ergo Perak Baisan di sana. Daripada segi kelajuan daripada zaman Aizat memang mencukupi untuk mematikan bola. Agakkan daripada Amirul tu untuk melakukan tackling dah baik dia, tapi beliau tak pergi ke arah bola tersebut. Agak sayang di situ. Sepatutnya Amirul membuat tackling menggunakan peha di situ. Nur Aizat kelihatan mengalami sedikit masalah di bahagian mata kanannya, namun tidak begitu mengganggu penglihatannya. Sambil spike out dicatatkan oleh Perak Baisan 5-2 oleh Johor Tigris, setting in 21 Johor Tigris 23 oleh Perak Baisan setakat ini. 14 servis ace terkumpul untuk Johor Tigris, 7 untuk Perak Baisan. 8. Lencang diapung oleh Mukhlis. Nur Aizat. Mata Perak Baisan. Aizat cuba melakukan rejaman ke atas daripada blocking. Itu kita tengok daripada kemungkinan daripada segi body Aizat tu agak jatuh situ, membuatkan bila beliau melakukan rejaman agak mendatar di situ. Dia, Sukan sepak takraw semakin mendapat tempat di hati peminat-peminat sukan ini, coach, sejak SJL dipertandingkan. Kita sudah melihat banyak pertandingan ataupun permainan ini dilangsungkan di kampung-kampung. mata Perak Baisan. Lipasan Amirul membawa mata yang ke-7 untuk Perak Baisan di set penentuan. Blocking daripada Aizat tu terkena tangan di situ. Dia main. Lapan, 8-7. Joki naik oleh Amirul. Tajam. Satu libasan tajam dilepaskan oleh Amirul Ramadan Fanzila. Amirul merupakan Player of the Week untuk Sangan STL minggu ke-6 tahun lalu. Cepat walaupun hantaran daripada Ashraf tu agak rapat pada badan Amirul. Amirul dapat melakukan libasan tarik di situ. 8 sama. 8-8
Faizal Fuad. Tekong muda berwibawa untuk Johor Tigris. Kandas dari Faizal. Faizal cuba mencari sasaran satu situ. Tapi saya rasa bola tu agak rendah situ. Faizal sudah tentu akan membawa cabaran pasukan sepak takraw Sukma Negeri Johor yang akan dilangsungkan tahun depan, coach, insyaAllah. Jadi ini merupakan medan terbaik yang digunakan oleh Johor Tigris untuk membuka pengalaman kepada pemain muda mereka. Begitu juga dengan pasukan lain. Amirul. Agak gopoh kita tengok Amirul bila melakukan renjaman tersebut. Kalau ikutkan bola tu memang betul-betul baik hantaran daripada Ashraf tersebut. Sekali lagi dia cuba melakukan renjaman di bawah blocking. Dia main. Kita sedang menyaksikan secara langsung Liga Premier 2020 STL 2020 pertembungan Johor Tigris menentang Perak Bison yang berlarutan ke game penentuan. Kedudukan terikat 9-9. Second ball Muklis dapat digunakan dengan baik oleh Nur Aizat Nordin. Itulah kelebihan Muklis membuat hantaran ke tepi tiang untuk daripada segi hantaran beliau itu memudahkan lagi Aizat melakukan renjaman. 9-10. 9-10. Aizat naik. Bola tersepit seketika di celah paha Ashraf Hadi. Bila bola itu terhenti automatik dia akan batal dari situ. Dia tak sama dengan bola sepak. Dalam bola sepak jump ball akan digunakan. Kali akan memberikan jump ball untuk permainan diteruskan. Mereka bertukar gelanggang pada kedudukan Johor Tigris mendahului Perak Bison 11-9 di set ketiga. Johor Tigris menang set pertama 21-15, tewas 2 mata 20-22 di set yang kedua. Dan bagaimana kesudahan set penentuan? Sama-samalah kita saksikan. Satu percubaan yang baik daripada Mio tersebut, tetapi saya rasa Mio terlampau menjunangkan bola tersebut. Sepatutnya bola tersebut lebih mendata lagi. Aizat kelihatan tadi membisikkan sesuatu kepada Faizal Fuad, tekong mudanya. 12-9. Tentu ada perancangan tertentunya akan dilakukan oleh Johor Tigris ke atas Perak Bison. Oh, cantik servis Faizal Fuad. Servis itu terkena net. Walaupun daripada segi kelajuannya 60 km sejam, tetapi bila bola tersebut terkena net, itu menyukarkan Mio mengambil bola tersebut. Tangau diminta oleh Perak Bison. Defend dulu, try dulu ni. Try dulu. Yang gopo nak ambil, yang gopo nak pejam. Satu-satu, jangan nak sangat. Soal ni dia gamble lah. Dia gamble lah. Mistake tu mistake kita. Tak apa. Check tu balik lah. Kita repair kita. Kita repair kita tu. Bang, ujung-ujung bang. Tunjuk sikit, tunjuk kat dia orang bang. Ya? Kena yakin. Boleh. Boleh ke? Mana? Ni dah nak masuk ujung saingan, jangan buat simple mistake. Jangan banyak-banyak buat errors. Jangan sekali je jalan. Bola sudah full swing.
Betul. Happy. Jangan main pressure. Happy. Right. Sangat penting bagi seseorang jurulatih itu menaikkan semangat pemain-pemain mereka. Ya, betul. Dalam elemen ni ketenangan, dari segi semangat perlu disampaikan. Saya berminat daripada segi macam Aizat memberi rancangan pada Faisal di situ. Ya. Ada pertukaran dan tekong akan dilakukan oleh Perak Bison. Mereka kembali membawa masuk tekong gantian Firdaus Hamid dan merehatkan Miao Zulfikar Amin. Ada kemungkinan Perak membuat segi taktikal daripada segi mengimbangi dari segi pertahanan pula. Firdaus adalah seorang pemain yang segi pertahanan agak baik juga. 13-9. Dapat dicungkil naik. Peluang untuk Amirul. Selagi dalam saingan. 1. Bola kedua untuk Amirul. Ashraf. Baik apungannya. Cantik. Tackling Mukhlis tadi. Dan kali ini akhirnya tembus juga tembok pertahanan Johor Tigris. Satu rally yang baik. Saya rasa lebih pada 10 sentuhan di situ. Itu yang membuatkan rally ini memang menarik. Kita perhatikan dari segi blocking, dari segi tackling, semua elemen tu ada dalam rally tersebut. Perak mengambil mata yang ke-10 dalam serangan rally yang menarik sebentar tadi. Amirul sudah pun bersedia namun dia menggunakan kepala. Perak Bison. Sepak. Amirul bila melakukan tandukan tu walaupun tak laju tapi dia lebih pada mengacah bola tersebut. Itu Aizat tak dapat membaca. Ingat Amirul ingin melakukan tandukan laju di situ. Sudah 11-13. Permainan sudah berlangsung 20 minit di set penentuan. 11. 20 minit set pertama, 29 minit di set yang kedua tadi. Mukhlis. Azad dapat diapung. Ashraf sedikit lewat untuk menarik bola itu tadi. Dari segi tackling tu dah baik gitu, tapi bila ke depan tu yang membuat Ashraf agak sukar untuk sebab bola tu pun terlampau rapat di net. Satu usaha yang baik juga daripada Ashraf. 11-14. Amirul membetulkan tali kasutnya buat seketika untuk menenangkan keadaan pada masa yang sama. Dalam situasi ini sudah tentu tekanan dirasai oleh Perak Bison. Perak membuka tirai serangan mereka pada perlawanan sumbangsih menentang Selangor Piston. Mereka menang straight set 21-11, 21-14. Mereka diasak hebat oleh PDRM pada perlawanan semalam sebelum menang 2-1. Manakala Johor Tigris membuka serangan menentang Pahang Mewat dengan kemenangan bergaya 2-0. Sangat Astiau 20-20 disertai oleh 10 pasukan terbaik dalam sukan sepak takraw di negara kita. Apa diangkat oleh Faizal. Nur Aizat bersedia. Sungguh pun blocking dapat dilakukan namun bola itu berjaya masuk ke gelanggang Perak Bison. Ya, kalau katakan daripada segi blocking tu daripada Amirul tu tidak berapa rapat dengan net agak lolos di situ. 11-15 ketika ini. Empat mata Perak Bison ketinggalan. Cokil baik. Peluang untuk Nur Azan lagi. 16-11. Di hujung-hujung perlawanan ni Mukhlis banyak melakukan hantaran di tepi tiang. Itu dia nampak Amirul Ramadan sukar untuk melakukan blocking bila Mukhlis melakukan hantaran tepi tiang. Itulah
dia satu variasi hantaran yang baik daripada Lukis. Ashraf. Apa yang berjaya dilakukan? Blocking. Mata untuk Perak Bison. 12-16. Pertemuan dua juara. Perak Bison merupakan juara Liga STL 2019. 16. Johor Tigris 12. merupakan juara Champions Cup 2019. Amirul. Mata Perak Bison. Sekali lagi Amirul melakukan pukulan kalih ke arah badan Aizat. Kedudukan dah menjadi 13-16. Dia main. Perak Bison kini mengumpul kekuatan untuk 16, mengejar 17. kedudukan. Faizal Fuad, tekong muda Johor Tigris. 77 km sejam, Coach. Ya, betul. Kalau ikutkan ini set yang ketiga ni, Faizal betul-betul laju di situ. Bola tu memang agak sukar. Bola tersebut di paras-paras net itu yang menyukarkan lagi Amirul Madal mengambil bola tersebut. Ada challenge Perak Bison membuat diminta challenge oleh Perak nombor Bison. 2. Tekong melepasi bulatan. Perak Bison mendakwa kaki Faizal Fuad terkeluar dari kawasan bulatan ketika melakukan servis. Kita lihat bersama nanti. Challenge nombor 2. Tekong mengangkat kaki. Mengangkat kaki. Oh. Jika pengamatan saya ketika bola itu tersentuh di kaki Faizal, kakinya masih lagi meleret di dalam bulatan, Coach. Ya, betul. Keputusan juri tidak batal. Tidak batal. Mata Johor Tigris. Faizal Fuad melihatkan gaya dia melakukan servis serta kekuatan yang ada dalam servisnya. Ya, satu keberanian yang baik daripada Faisal di situ. 13-17. 13-17. Perak mencari 4 mata lagi untuk menyamakan kedudukan di set penentuan ini. Kandas dari Firdaus Hamid. Mata Johor Tigris. 18-13. 18. Sekali lagi perubahan taktikal. Kita nampak macam Mio akan dimasuk. Oh. Ya. Saya kira dalam situasi ketika ini Perak memerlukan 5 mata. Pemain tekong berpengalaman seperti Mio mungkin dapat membantu. Kita harap dia mampu menunaikannya. Dapat diangkat Mukhlis. Nur Aizat dalam saingan. Ashraf. Nur Aizat cuba melakukan blocking, namun pukulan Amirul ternyata padu. Dia main. Double block cuba digunakan oleh Johor Tigris tadi. 5 second. 5 second. Ada sesuatu yang berlaku di sana, Coach? Ya, ada kemungkinan daripada segi masa challenge. Sebenarnya ada 10 saat di situ. Johor Tigris membuat challenge nombor 1, kaki melawasi jaring.
Zulkifli Zainal Abidin, pengadil perlawanan dibantu oleh Jonet Badarudin. Ada bantahan yang dikemukakan oleh Johor Tigris dalam saingan ini. Oh, terkena badan Amirul Ramadan. Kalau ikutkan Amirul Ramadan melakukan blocking jauh daripada net. Ya. Itu yang membuatkan kakinya tidak terlepas. Keputusan juri tidak batal. Tidak batal jika berdasarkan bantahan nombor 2, kaki melepasi jaring. Johor Tigris. Jadi Johor Tigris juga meminta time out ketika ini untuk menenangkan situasi. Mereka hanya memerlukan 3 mata untuk menang perlawanan ini. So ada lagi 2 servis dia. Kita try kemaskan lagi. Satu servis lagi. Dia ada 1 servis lagi. So kita try first ball dulu. Tadi dia pukul kena kaki kau. Yang mana? Tadi. Yang blocking dia lepas tu kan dia pukul. Kena kaki kau. Tak kena. Oh tak kena. Tak kena. Jauh bola tu pun jauh setengah lagi. So yang tadi lupakan. So kita dah masuk ujung saingan ni dah. Kita dah tak boleh buat simple mistake, dah tak boleh buat errors. So masing-masing jaga dulu. First ball dulu yang penting. Dia akan try. Sama-sama kena main peranan, ingat. Jangan banyak tak. Kena challenge diri sendiri. Masing-masing kena challenge diri sendiri, tak nak buat mistake. Okey, sama-sama bantu. Okay, come on. Kata-kata pembakar semangat dan sangat dari jurulatih Johor Tigris, bekas tekong negara Jais Bahrun. Seorang jurulatih yang berpengalaman. Ya. Kata-kata tadi jurus ke arah keutamaan pada postball dahulu. Saya masih lagi teringat bagaimana kemantapan Jais mewakili negara di Sukan Asia Beijing. Dia berjuang sedaya mungkin bersama wira-wira negara kita yang lain. Disambung dengan tahun 1994 dapat emas di Hiroshima. Di Hiroshima. Kedudukan agak selesa untuk Johor Tigris meninggalkan Perak Bison 4 mata. 18. Namun servis ketika ini di tangan Perak Bison 14-18, mereka perlu mengambil mata yang ke-15. Dapat diselamatkan di sana Raizan. Kali ini betul-betul laju daripada Aizat 61 km sejam daripada Aizat. Azad Nordin seorang lagi kila berbakat. Kila muda berusia 21 tahun itu menyudahkan setiap lifting ataupun apungan yang dilakukan oleh Mukhlis Burhan. Untuk meletakkan Johor Tigris mendahului 19-14 ketika ini. Oh, cantik. Semakin baik nampaknya servis Faizal Fuad. Pemain muda ni agak berani walaupun kali pertama bermain di STL 2020 ni kita tengok daripada mata yang dipungut tu keberanian beliau agak nampak terselah. 20-14. Servis Faizal Fuad dinanti. Satu. Apungan ke depan. Blocking. Bagaimana? Apakah mata kejayaan untuk Johor Tigris? Perak Bison membuat challenge nombor 1, blocking kaki lepas jaring. Perak Bison mengemukakan bantahan terakhir mereka, saya kira. Mendakwa kaki blocking Nur Azad melepasi jaring. Keputusannya akan menentukan kemenangan. Oh, jelas. Penghulur panjang melepasi jaring kaki Nur Aizat Nordin Kila Johor Tigris. Biarpun limpasan yang dilakukan oleh Amirul tadi tidak melepasi jaring. Kalau ikut dari segi situasi itu
agak berbahaya di situ. Blocking Johor batal, mata untuk Perak Bison. Jadi mata diberikan kepada Perak Bison 15-20. Sedia main. Namun kedudukan Perak Bison masih lagi dalam keadaan Mata akhir 20. genting. 15. Match point di tangan Johor Tigris. Drop service dinaikkan. Irsyad peluang untuk Amirul. Dan blocking dapat dilakukan. Jadi kemenangan 21-15 dicipta oleh Johor Tigris mengulangi kemenangan 2-1 mereka ke atas Perak Bison pada saingan STL 2019. Satu permainan yang mantap, Coach. Ya, betul. Saya nampak daripada pertandingan ini, kita nampak di set yang ketiga ini, pertahanan Perak agak goyang di pertengahan pertandingan, ya, tetapi cuba perbaiki di hujung-hujung pertandingan. Agak lambat di situ disebabkan oleh Faisal, seorang pemain muda, agak berani di situ mencuba. Itu yang menjarakkan mata memberikan kemenangan kepada Johor. Jadi keputusan muktamad peranan pertama minggu ketiga, Johor Tigris menewaskan Perak Bison 21-15, 20-22, 21-15. Dan ini adalah sebahagian dari aksi-aksi menarik tiga set pada pertemuan Perak Bison menentang Johor Tigris. Perak Bison tampil dengan corak permainan yang nampak bertenaga di awal saingan, namun mereka tewas 15-21 di set yang kedua. Mereka berjaya meninggalkan Johor Tigris pada kedudukan mata yang agak jauh untuk menang 22-20. Dan di set yang ketiga, ternyata kemasukan tekong berbakat untuk Johor Tigris, Faisal Fuad, menutup harapan juara Liga 2019 Perak Bison untuk mencapai kemenangan ketiga mereka. Saingan di rubber game tadi berlangsung 35 minit. Antara saingan terpanjang setakat ini dalam saingan STL 2020. Dan kita perhatikan bagaimana Nur Azan Nordin, Coach. Dia memainkan peranan selaku killer yang baik untuk peranan ini. Ya, 2.4 meter dari segi ketinggian Aizat tadi memang agak tinggi. Pemain yang mempunyai tubuh tinggi, ya. Dan Aizat juga menggunakan serangan kepala untuk menggagalkan pertahanan Perak Bison sepanjang saingan. Dan statistik perlawanan 3 set tadi menyaksikan 17 servis ace dicipta oleh Johor Tigris, 7 oleh Perak Bison, 23 spike winner untuk Johor Tigris, 26 untuk Perak Bison, 1 block winner untuk Johor Tigris, 2 untuk Perak. Dan 35 first ball in untuk Johor Tigris, 31 untuk Perak Bison. Dan setting in memihak Perak Bison, dan 15 error untuk Johor Tigris dan 19 error dilakukan oleh Perak Bison. Kita bersama dengan Alice Harun. Okey Faisal, tahniah di atas kemenangan sebentar tadi. Satu perlawanan yang cukup sengit. Namun, ialah kita tahu walaupun bermain takroni, masih ada rasa gugup. Bagaimana dengan anda? Pertama sekali, Alhamdulillah kami dapat kemenangan yang kedua. Dan juga daripada tadi prestasi agak kurang memuaskan lah. Mungkin sebab masih ada lagi sifat ragu-ragu. Ragu-ragu. Macam tu lah. Mungkin saya masih lagi kena lebih training dan prepare untuk game yang akan datang. Okey, ini adalah penampilan pertama anda dalam saingan STL dan bermain bersama pasukan juara Champions Cup. So, mungkin boleh kongsikan pengalaman anda diapit dengan pemain yang berpengalaman. Dari segi pengalaman tu agak kurang, kira sedap juga sebab kapit yang sedap. Cuma saya kena prepare dengan lebih kuat lagi kat situ. Agak berat juga sebab
dapat main dengan champion kan. Tu lah. Okey Faisal, mungkin ramai pemain muda seperti Faisal di luar sana yang hendak mengembangkan bakat mereka tapi mungkin segan. So mungkin apa kata-kata Faisal untuk mereka di luar sana? Kata-kata kat sana jangan malu. Yang kedua buat kepala tahu lah. Lepas tu kena lebih training kuat dan tunjukkan bakat semua ada. Jangan malu-malu lah tu lah. Jangan malu tanya. Okey, itu ya. Okey, terima kasih. Semua. Baik, selesai perlawanan pertama. Cukup sengit tapi ia memihak kepada Johor Tigris. Kemenangan kedua, manakala Perak Bison ini kekalahan pertama mereka. Dan kepada anda, ini 3 perlawanan bakal menyusul pada jam 5 petang Kelantan Warriors, Negeri Sembilan Antlers, 8.15 malam nanti KL Thunder, ATM Guardians, 10 malam Penang Black Panthers, Pahang Mammoths. Buat seketika kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja-penaja STL musim 2020 terutamanya Li-Ning, penaja pakaian rasmi. Seterusnya Idemitsu, penaja baru untuk STL musim ini. Diikuti terima kasih kepada Sinar Harian iaitu rakan media cetak rasmi STL Shock, rakan kandungan rasmi.